Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah pada hari ini kita menyambung tadabbur kita surah Al-Kahfi ayat 10. Baik, kita baca ayat ini terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Kita terjemahkan dulu. Iz maknanya ingatlah ketika. Ingatlah tak kala boleh. Ingatlah tak kala. Iz ni maknanya tak kala je. Jadi bila-bila mana-mana ada dalam Quran, ini zaraf, zaraf zarafu zaman. Maksudnya dia menceritakan situasi masa. Masa dia ni madi ya. Masa dia masa yang dah berlaku. Situasi ni kalau is ni semua yang mesti dah berlaku. Dan dia bukannya masa macam perbuatan macam perbuatan orang tu buat benda tu dah buat ke belum, dia buat sesuatu perkara kan, benda tu telah berlaku, itu. Tapi ini adalah peristiwa, dia peristiwa yang telah berlaku, bukan dibuat oleh orang tu peristiwa tu, tak, peristiwa cerita dulu, macam kita cerita sejarah dulu. Apa dia 13 Mei, hari kita kata is tu lah. Tujuan dia kenang peristiwa. Sebab tu semua yang ada is ni dia sebenarnya ada sebelum dia dalam Quran. Dia mesti ada ni fi'il amar macam ni. Uzkur. Sebab tu mana-mana pun kalau kita jumpa dalam Quran, kalau sebut is mesti ada terjemah apa? Ingatlah dan kurungan kan. Sebab ada uzkur tu lah. Jadi kita terjemah sebab tu ingatlah tu. Boleh faham Jadi ingatlah iz ketika ataupun tatkala awal. Awal ni awal ni fi'il madi. Kalau ikut kita yang belajar kaedah berapa? 3 huruf. 10. Kaedah 10. Telah berlindung. Jadi awal ni maknanya berlindung. Dalam Quran ada banyak awal ni. Contoh ma'wa kan, ada Quran ma'wa contoh. Ma'wa ni tempat tempat berlindung. Bila ada mim, tempat berlindung. Jannatul ma'wa kan, ataupun wa ma'wahum jahannam, tempat. Kalau Allah kata yadkhulu jahannam dengan ma'wahum jahannam, mana besar, mana dahsyat. Yadkhulu jahannam, yadkhuluna jahannam, mereka masuk dalam neraka jahannam. Yang ni tak, tempat tu tinggal mereka jahannam, mana lagi
Gurun. Masuk mungkin dia melawat je ataupun masuk boleh keluar. Tapi bila tempat dia apa beza? Kan? Itu beza okey. Jadi ketika awak telah berlindung oleh siapa? Oleh ia siapa? Tengok lepas fi'il ada isim pada apa? Dhammah. Jadi kalau kat sini ada dia domer tu kan, kata ganti nama dia, kita gantikan dia tu dengan nama yang sebenar. Siapa nama sebenar dia? Awak tu lah. Jadi telah berlindung oleh dia, kita kata telah berlindung oleh apa ni? Pemuda-pemuda ramai. Oleh pemuda-pemuda. Kalau satu pemuda fata. Jadi al-fityah jamak, satu al-fata. Kalau jamak dia al-fityah. Fityah ni dengan fata ni dia sama, dia jamak dengan mufrad. Pemuda-pemuda. Ada nama pemuda lain nama dia syabab. Nama fityah ni nama dia maksudnya dari segi istilah dia panjang sikit. Ni ikut ni maksud bila guna kalimah ni dia beza sikit dengan syabab. Syabab pun pemuda juga. Jadi kalau kata Shalih Utsaimin di tafsiran tafsir dia, asyabul kamil al-quwwah wal azimah. Bila sebut fata maknanya pemuda yang dah sempurna, yang dah ada kekuatan dan ada apa? Azimah. Maknanya sebab itulah nabi-nabi, contohnya Nabi Musa, siapa pembantu Nabi Musa? Nabi Musa. Masa dia jumpa dengan Nabi Khidir, ada tak pembantu dia? Apa dia kata? Qala li fatahu kan? Dia kata kepada fata. Fata tu pemuda. Kenapa? Untuk bantu kan? Kita si pembantu ni pemuda lah yang bagusnya. Pemuda yang macam mana? Bukan pemuda yang tak matang. Ini maksudnya bila sebut fata, pemuda tu dah matang. Dia dah tahu mana betul, mana salah. Dia buat keputusan tu tepat. Ni sebab tu pemuda yang telah kamil dan sempurna kekuatan dia dan juga azimah dia, dia punya jati diri dia. Itu sebut fata. Sebab itu juga Nabi Ibrahim ketika dia buat pecahkan bahala, Allah sebut juga yang orang-orang negeri kata, siapa yang buat ni? Oh tu dia kata fata. Fata rujuk pada siapa? Nabi Ibrahim. Yang dia masa tengah hari raya tu dia buat tu. Jadi mereka kata pemuda tu lah nama dia Ibrahim. Dia sebut fata. Pemuda yang dah sempurna. Okey, tu dari segi makna. Okey. Jadi kita pun guna apa? Pemuda-pemuda jugalah. Jadi setiap penggunaan dalam Quran yang Allah letakkan, walaupun nama pemuda ada banyak kan dia punya istilah, tapi Allah tepat paling sesuai adalah sesuai tak syabab. Tak sesuai lah, fityah lah paling sesuai. Boleh. Jadi ingatlah ketika telah berlindung oleh pemuda-pemuda itu, ada itu khusus pemuda-pemuda itu, ilal kahfi. Apa tu? Al-kahfi kita dah terangkan kan sebelum ni. Apa makna dia? Gua yang macam mana? Ghori pun gua juga kan? Di gua yang luas kan? Gua yang luas yang tidak tertutup, lapang. Kalau ghor ni gua yang sempit lah. Sempit, beza sikit. Yang bukan untuk tak selesa pun. Baik. Jadi sebab itu dalam ghor tu kalau ada Nabi kan, Nabi dengan Abu Bakar dalam gua ghor. Itu main masuk je. Gua tu tak sesuai pun nak rehat. Sebab tu dia duduk sekejap saja untuk apa? Menyorok
selamatkan diri. Dan ada kisah dia apa, ada ular lah, ada gua jenis macam tu. Tapi yang ini gua yang memang dia masuk luas, sebab tu dia boleh tidur kan. Nama dia disebut Al-Kahfi. Okey, jadi ketika telah berlindung oleh pemuda-pemuda itu ke gua Al-Kahfi ni. Ke dalam tak ada? Ke dalam lah, ke dalam gua. Okey, maka qalu telah berkata oleh mereka. Okey. Kaedah berapa ni? Tadi ni kaedah 10. Qalu kaedah. Ramai yang tak ingat kaedah ni. Kaedah apa? Ni kaedah 8. Oh, ada yang tak masuk bengkel. Kalau dalam bengkel dia ada buku kita. Kaedah ni kalau tengok nombor 8 dalam buku tu lah. Qalu. Ada peserta bengkel yang dah senior lah. Ramai dah. Okey. Faqalu, lalu telah berkata oleh mereka, iaitu siapa? Pemuda-pemuda itu Apa ini maksudnya doa. Mereka berdoa. Rabbana. Apa ni? Rabba. Okey, kalau kita jumpa Rabba baris atas, tiba-tiba je baris atas, mana boleh? Sepatutnya Rabbuna. Maknanya apa dalam Quran? Sepatutnya Rabbuna lah dia start permulaan doa. Dia, kalau mubtada ni mesti baris dhammah. Dia mana-mana perkataan Arab kalau dia jadi permulaan dia mesti baris dhammah. Tapi ni Rabba. Kenapa Rabba? Sebab apa? Apa penyebab? Apa dapat jawapan? Fikirkan dulu sikit-sikit. Ingat tak ni yang belajar? Apa dia? Mudah? Sikit lagi. Itu dari kalau dia dengar belakang. Haji? Masih ada? Siapa tahu? Cikgu Saleh? Tak ingat? Cikgu Sin? Tak ada? Tak ingat Mungkin tak ingat kot. Tapi kalau saya cakap mesti tahu. Mesti apa? Ada ya, harfun nida. Kan harfun nida dia jadi mansub. Kan? Ya apa? Contoh kan? Ya bunayya kan? Ya ada ma. Semuanya mesti baris. Maknanya ada perkataan ya. Tapi mana-mana pun dalam Quran kalau Rabb tak ada ya pun. Sebab dah maklum dah, tak payah sebut ya dah. Bila sebut Rabbana maksudnya wahai Tuhan kami. Kan? Tapi kalau sebut Rabbuna maksudnya ada pengakuan tu. Huwa Rabbuna, dia adalah Tuhan kita. Lain Yang ni wahai seruan, dia ada panggil Tuhan. Sebab tu dia ya ni. Wahai Tuhan kami. Apa makna Rabb ni? Boleh tak ya Allah? Ataupun Allahumma atina min ladunka rahmah. Boleh tak? Sama je kan? Kita pun doa Allahumma. Apa beza Allahumma dengan Allahumma tu maknanya ya Allah lah. Allahumma dalam doa ya Allah. Tapi sebenarnya yang paling tepat dalam doa kena sebut ya Allah atina, salah. Yang paling tepat Allahumma atina. Kalau Allahumma dalam doa Allahumma. Ya Allah sebenarnya tak ada tepat Allahumma. Kalau ya ni ya Rabb. Jadi bila dia doa kepada Rabb ni maksudnya apa? Rabb ni ada 3 makna kan? Apa makna dia? Bisa Rabb maknanya Khaliq, Malik, Mudabbir. Wahai penciptaku. Kalau ada rena, wahai khaliquna, wahai pencipta kami. Wahai yang memiliki apa saja yang ada dengan kami ni. Semua milik dia. Semua dia punya. Wahai yang mengurus segala apa pun juga yang ada dengan kita. Lengkap semua. Itu Rabb.
Sebab tu bila doa bab yang macam ni selalunya pakai Rabb. Sebab apa? Dia bila doa nak minta sesuatu sesuai Rabb lah. Minta apa? Sesuatu keperluan ni sesuai dengan kauniyah Allah melakukan perbuatan kan. Okey. Tapi dalam unsur ibadah sebagai kita ni hamba Allah, ketundukan tu Allahumma, tu sesuai. Allah ni tunjuk pada apa? Kita pula tanggungjawab kita kepada Allah. Okey. Jadi dia doa kepada, dia kata apa? Rabbana, wahai, kita kata Tuhan je lah. Wahai Tuhan, bagi kami. Wahai Tuhan, bagi kami. Atina. Ati ni ni. Jadi atina ni fi'il amar. Ati maknanya berikanlah oleh engkau. Berikanlah oleh engkau akan kami darilah kan, dari ladun sisi engkau. Berikanlah oleh engkau akan kami dari sisi bagi engkau, dari sisi engkau, rahmatan. Apa? Akan ada akan rahmah. Akan rahmah. Dapat? Wa dan hayyi. Hayyi apa dia kata? Sediakan. Hayyi ini juga maknanya pemudahkanlah. Yassir lana, mana dia? Pemudahkanlah. Maksudnya sediakan tu maksudnya pemudahkan. Siapkanlah, persiapkan ataupun permudahkanlah. Sebab tu makna dia sebenarnya lebih tepat yassir lana. Jadi sediakanlah oleh engkau, boleh, ataupun permudahkanlah oleh engkau, boleh juga. Lana, la untuk kami, min daripada amri urusan bagi kami rasyada akan jalan petunjuk lah, petunjuk. Okey, dapat. Amrina tu Urusan. Selalu kita kata perintah, urusan lah tu, kan? Terjemah sekali ya. Okey, cuba terjemahkan. Ingatlah tak kala awak telah berlindung oleh pemuda-pemuda, okey, ke dalam Al-Kahfi, gua. Maka ataupun lalu. Qalu telah berkata oleh mereka, Rabbana, wahai Tuhan, bagi kami. Ni apa? Mudhafun ilaih. Ati, berikanlah oleh engkau. Panjang tu. Berikanlah oleh engkau
Akan kami min dari, sesuai dari, bukan dari sisi, daripada bukan dari. Ingat lagi apa formula dia? ATM. Nak guna dari ke daripada? Pastikan selepas dari ni kalau ada A atau T atau M ni, maknanya guna dari. Ini bukan saya cakap ni, kamus Dewan juga macam tu. Dia punya teknik bahasa. Ladun ni tempat, sisi kan? Dari sisi tempat. A tu maknanya apa? Arah. Dari atas, dari bawah. Mana daripada atas, daripada bawah? Salah. Dari atas ke dari bawah kan? T tempat, dari Melaka kan? M masa, dari semalam kan? Itu. Dua huruf jar ni dua. Satu lagi nama dia ila. Nak guna ke kepada. Sama juga. Macam mana nak guna ke? Bila ATM juga. Ke atas, ke bawah. Faham? Ke pagi hingga ke malam masa. ATM juga. Jadi ingat, dari dengan ke, cara nak guna, pastikan selepas tu ada arah, tempat, masa. Pastikan. Kalau selepas tu menunjukkan arah atau tempat atau masa, guna dari. Ataupun kalau ilah, guna ke. Tak boleh guna kepada atau daripada. Salah. Boleh ya? Penting tu. Okey, jadi ni tempat dari sisi ka bagi engkau. Dari sisi bagi engkau rahmatan. Akan rahmat. Okey. Cuba tengok. Ni ayat apa? Kalau Quran ayat dia semua luar biasa. Tapi kalau ayat biasa, apa dia? Wahai Tuhan kami, berikanlah kami rahmat dari sisi Kau. Betul tak? Atina rahmatan min ladunka. Betul? Bahasa biasa kan? Tapi Quran semua guna luar biasa. Sebab apa? Apa yang pemuda ni fokus? Dia fokus kepada siapa? Kepada ni. Dia tak pedulilah rahmat ni banyak kan, kononnya kasih sayang ni banyak, tapi dia nak fokus siapa punya? Allah punya dia utamakan tu. Berikanlah dari sisi engkau yang kami nak engkau punya je. Apa? Rahmat. Tak ada lain lagi, tak ada langsung lain. Engkau punya saja. Sebab itulah dia sanggup masuk apa? Masuk gua. Kalau kita nak lari ni mesti cari tempat selesa kan? Tak. Mana beza cara penggunaan tu. Hanya rahmat dari siapa? Dari Allah. Mereka yakin. Cukup. Baik. Kemudian wahayyi, terjemahkan? Dan hayyi, sediakanlah ataupun pemudahkanlah. Siapa? Oleh? Okey, jap. Ni dari segi arti ni tahu tak? Nak daripada perkataan apa ni? Daripada perkataan apa ni? Arti. Ya'ti, ata yu'ti, yu'ti. Jadi daripada ata, empat ni empat huruf. Yu'ti jadinya mana? Ni yu'ti je. Mana alif? Oh, ada hamzah. Ata yu'ti, apa dia? Ati ya. Ati. Jadi ilan ya ni. Ni fi'il amar dia. Kalau hayyi ni, kalau dalam kamus daripada perkataan hayya'a, yuhayyi'u, hayyi'u. Jadi fi'il amar dia hayyi. Boleh?
Belajar sarah ni kena masukkan. 3 dia macam ni, kena cari kalimah baru kita faham. Boleh cari makna dia. Okey, wahai dan sekali lagi terjemah dan Permudahkan sediakanlah oleh engkau lagi lana untuk kami min dari urusan bagi kami rasyadan akan jalan petunjuk. Okey. Di ayat ni tadabbur seringkas je. Pertama dia daripada permulaan ayat ni daripada ayat 9 lah. Ayat 9 pertanyaan Allah, iaitu pertanyaan bertujuan kan, hasibta. Allah tanya ni bukan tanya nak jawapan, bukan tanya nak tempelak, tapi tanya untuk buka minda, tanya kehairanan. Jadi Allah tanya kita, tanya dia tu dalam bentuk tanya kehairanan kepada manusia. Betul tak? Ayat 9 tu. Am hasibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba? Adakah kamu sangka pemuda kahfi punya cerita tu dan batu bersurat tu itu adalah daripada ayat yang sungguh menakjubkan. Jadi kita rasa takjub, Allah pula heran dengan orang ni, orang yang macam ni. Faham? Kenapa? Ingat tak? Jadi manusia ni benda yang biasa-biasa, yang dah biasa sangat, dia dah rasa tak ada apa-apa kan. Dia tak rasa takjub. Tapi bila sekali benda tu dia nampak di tempat yang lain, padahal benda tu biasa je, tiba-tiba dia rasa pelik pula. Betul tak? Kita pelik tengok, kita tak pelik pun tengok bangunan kita ke, apa yang berlaku ada kat negara kita ke. Tapi bila pergi kat luar, rasa takjub lah. Padahal kadang-kadang benda sama je kan, kita jakun sikit ke. Sama juga macam ni satu kisah je, contohnya pemuda kahfi, dia rasa takjub boleh hidup, tidur berapa? 309 tahun tapi tak ada apa-apa pun, tak ada rambut, tak panjang semua. Tapi dia tak pernah pelik pun. Apa dia? Keluar rumah je, tengok langit, tak ada tiang, tak pernah roboh kan, boleh tukar-tukar color, macam-macam lagi. Pernah tak pelik? Tak pelik. Itu kerana Allah pelik tu. Kamu heran dengan kisah ni, tapi kamu tak heran pula, tak nampak langsung kebesaran Allah ke atas kepala ni. Sedangkan Allah suruh ulang, tak tengok. Berapa kali Allah suruh ulang? Surah apa? Al-Mulk kan? Farji'il basar. Tengok. Pelik manusia ni. Dia suka macam tu. Jadi kemudian ayat 10 baru permulaan kisah pemuda ni, iz awal fityah. Jadi kalau dia manusia nak hairan tentang tidurnya mereka ni, sepatutnya mereka hairan dengan apa? Ni ayat ni, ayat 10 nak ceritakan yang patut kamu rasa kagum dan kamu ikut. Ayat 10 ni patutnya kamu hairan dengan apa? Mereka ni, keimanan pemuda itu sepatutnya main sepelik. Bukan pelik dengan macam mana mereka tidur, pelik macam mana mereka mampu beriman sampai sebegitu rupa. Sepatutnya itu yang manusia rasa hebat. Tapi selalunya manusia tak begitu. Jadi sebab dia ukur pada apa? Zahir dia. Baik, ketika telah berlindung oleh pemuda-pemuda itu ke dalam gua. Jadi ini lebih kepada cerita sekumpulan pemuda. Raja dia nama siapa? Nama pelik sikit. Daqyanus. Ada nama dia Daqyanus, ada Daqyanus. Ejaan dia saya pun tak pastilah. Tapi itulah kata ketika tu raja yang zalim. Dan mereka ini bukan orang lain, bahagian daripada anak-anak menteri-menteri di raja tersebut juga, orang kaya. Dan panjang kan kisah dia.
Kisah dia pun ada banyak lah dikisahkan kan. Dia tengok dia 7 apa? Caves Dia cerita orang putih pun dah buat dah, tapi kadang-kadang tambah-tambah banyak. Ada salah lah juga. Yang mana mereka pemuda-pemuda yang baik hati dia lah kan sebenarnya. Mereka cuma duduk, tapi mereka berfikir, mereka lihat macam mana keadaan rakyat semua. Akhirnya mereka beriman dengan orang yang ditekan oleh masyarakat tu ketika tu. Agama Nasrani ketika itulah kan ditekan di ni. Lalu mereka pula beriman dalam pada tu. Dan lama mereka beriman, akhirnya diketahui oleh raja, akhirnya mereka nak ditangkap lah. Mereka ditangkap. Kalau dalam kisah lah, dalam kisah yang dikisahkan, mereka ditangkap. Tapi mereka berjaya lepaskan diri. Bila lepaskan diri tu, tak tahu jalan lagi dah. Memang orang kata semua tempat tu, wilayah tu dikuasai oleh kerajaan tu. Kuat. Mana nak lari? Tak boleh lari ke mana pun. Tapi macam mana pun dia tetap keluar juga. Sebab apa? Demi untuk selamatkan. Ini nak selamatkan agama dia, akidah. Mereka dipaksa untuk keluar daripada apa yang mereka anuti ni. Dia nak jaga agama dia, akhirnya mereka pun larilah, ikutlah ke mana pun berjalan. Itulah kisah seringkas. Dalam perjalanan itulah mereka jumpa dengan seorang lagi yang ada anjing dia, dan dibawa, dia jalan lah. Lalu jumpa gua ni kan, mereka berjumpa gua ni, lalu mereka sementara je ingat nak duduk dalam tu kan. Duduk untuk melepaskan lelah, rehat sebab bimbang dibunuh. Lalu mereka pun berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Okey. Kalau kita kena kejar dengan perompak kan, lepas tu kita pun menyuruh kan, kita doa apa kakak? Kita akan dibunuh, kita doa apa? Selamatkan kami. Ya Allah selamatkanlah aku kan. Apa lagi? Itulah kita. Jadi di sini kita belajar ni fik doa. Fik doa sebenarnya dalam ni Doa yang terbaik doa apa? Doa rahmat. Kadang-kadang kita doa, antara doa yang kita selalu buat doa, solat duha tak? Duha kan? Apa doa dia? Kalau solat doa, doa panjang tu. Doa tu famous, tapi bukan daripada Nabi dan sahabat. Doa tu hanya masyhur saja, tapi bukan Nabi buat pun. Kalau di sandar Nabi itu palsu. Doa apa dia? Ya Allah apa? Rezeki kami. Jika di langit, turunkan kat laut, keluarkan lagi di bumi, dekatkan lagi. Ada tak minta rahmat dalam doa tu? Ada tak? Ada tak cerita, Ya Allah rahmati kami, ada tak? Tak ada, sebab bukan Nabi buat. Kalau Nabi punya doa lain. Tapi kalau manusia, dia nampak dunia je semua. Faham? Betul tak? Lepas tu doa yang beradab dengan Allah ke tak? Kalau ikutlah. Pernah tak sahabat ada hadis, ini saya pun seorang anak dia doa, ayah dia dengar, Ya Allah kurniakanlah aku syurga Firdaus yang di dalamnya ada emas, di dalamnya ada ini dia cakap semua. Ayah dia kata apa? Oh ini apa ni, melampaui batas. Tak payah ada doa syurga tu maknanya apa? Semua ada, tak payah nak ajar Allah lah. Jadi kita kadang-kadang berdoa, doa nak ajar Tuhan lah. Faham? Seolah kita nak ajar Tuhan, kalau keluar dalam laut, keluarkan sekarang. Kalau ke atas langit, turunkan sekarang. Bila minta rezeki, Allah tahulah nak bagi apa. Kita pula minta nak ajar, oh macam ni. Patut? Patut tak ada minta rahmat pula tu. Sebenarnya apa yang patutnya kita nak? Rahmat. Kenapa pemuda ni tengok, dia minta apa? 2 perkara saja. Rahmat dengan petunjuk. Inilah semua keperluan hidup manusia. Bila sebut rahmat je, semua ada dah. Cukup dah. Tu kadang-kadang doa tu banyak kesalahan. Kan? Akhirnya dapat tak doa tu? Kadang-kadang dapat, tapi sebagai istidraj. Sebab itu cara berdoa ni, ada berdoa dalam surah tengok dalam surah 7
ayat cari Isra. Ini apa Araf? Al-A'raf misalnya. Lima puluh lima. Tujuh 55 ni A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u, apa makna dia? Berdoalah oleh kamu Rabbakum, kepada Tuhan kamu, tadarru', dalam keadaan merendah apa? Merendah diri maksudnya. Macam mana merendah diri? Ni qalb, ni tadarru' amalan hati, qalb. Manakala khufyah zahir, lisan. Apa maksud merendah diri ni? Tadarru', merasa penuh dengan dosa. Betul tak? Kita selalu doa kepada Allah sebab tapi tak rasa dosa. Ada nabi-nabi semua doa kepada Tuhan dia, dan Nabi ajar pada sahabat dia yang mulia, yang ahli syurga, semua yang dengan apa? Surah apa? Kesedaran yang dalam rasa malu sangat dengan Allah, banyaknya dosa. Itu adab doa pertama. Penuh rasa hina ni, maksudnya rasa penuh dengan banyaknya salah dengan Allah ni. Betul tak? Nabi ajar Abu Bakar doa apa? Kita baca dalam solat. Apa yang doa Nabi ajar kat Abu Bakar? Nabi beritahu Abu Bakar nak ajar satu doa. Abu Bakar ni siapa? Abu Bakar siapa? Boleh masuk syurga dari mana? Pintu mana? Mana-mana pintu. Confirm ahli syurga kan? Agak-agak Nabi ajar doa dia, doa apa? Mesti doa hebat-hebat ni. Tak, Nabi ajar dia satu doa. Doa apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Abu Bakar ni, faham tak? Orang yang sempurna lah, kira iman dia paling sempurna selepas Nabi, Abu Bakar kan. Nabi kata apa? Allahumma inni, ni doa Nabi ajar Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Ni mukadimah doa dia. Bayangkan kalau kita lah, dia orang baik, tiba kata kau doalah banyak ni dosa kamu. Rasa macam mana kakak? Seolah-olah macam banyak dosa lah. Ya, memang itulah hakikat seorang hamba. Nabi ajar nampak begitu. Ini nama dia tadarru'. Nabi ajar Abu Bakar tadarru', rasa hina di depan Allah juga. Itulah tanda mukmin yang sejati. Ramai yang doa dia apa? Dia nak minta, bila orang doa dia minta dunia nak kaya, maknanya apa? Tanda dia apa? Dia sombong dengan Tuhan sebenarnya. Dia tak sedar. Kalau dia rasa hina, sepatutnya apa? Dia tak akan minta cepat-cepat untuk apa yang dia nak. Dia akan minta apa? Ampun kepada Allah banyak-banyak dulu. Sila-sila dia tak nak minta pun, saya nak rahmat je cukup lah, saya malu nak minta banyak-banyak. Betul tak? Ini sifat orang beriman berdoa kan? Tapi tengok kita doa apa? Ini doa tadarruan ke sombong ataupun sombong? Sebenarnya boleh sedar tak? Nampak tak? Ni kena belajar tu. Nampak tak? Ni dia doa, ya Allah apa dia? Allahumma, ya Allah, ini apa? Sesungguhnya aku. Nabi suruh Abu Bakar akui apa?
Inni zalamtu, aku telah menzalimi nafsi, diriku. Nafsi. Nafsi ni diri ada ya. Zulman kasiran, dengan kezaliman yang cukup banyak. Abu Bakar kena doa yang kata nyatakan diri dia penuh dengan kezaliman yang cukup banyak. Tiba-tiba kita doa terus je. Amatnya tak malunya kita dengan pencipta kita kan. Itu nampak tak? Ni fik doa yang belajar ni. Ni nama dia tadarruan. Yang kita nampak merendah diri macam mana? Kan bila kita tak faham bahasa ni, tadarruan maknanya berendah diri. Apa? Maksudnya penuh rasa apa? Begitu. Akhirnya bila macam tu nak minta banyak-banyak, tak jadi. Cuma tengok lain doa seorang nabi. Nabi apa? Ni doa nabi, doa siapa? Abu Bakar lah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran faghfirli kan? Zulman katsiran lagi? Faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Nampak? Minta apa? Rahmat je. Tu je. Kemudian fa innahu la yaghfiru dzunuba innaka antal ghafurur rahim. Itu je. Sebelum salam. Jadi doa ni Abu Bakar lepas Nabi ajar, dia tak pernah miss baca. Setiap kali sebelum salam dia akan baca doa ni. Ni antara doa Abu Bakar yang dibaca masa dalam solat tu, sebelum nak bagi salam, lepas tahiyat baca doa ni. Allahumma, cuba baca. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Apa makna? Tulis kena tulis juga. Okey, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli Ni ada dalam buku Isnul Muslim faghfirli maghfiratan min indik. Warhamni tak ada ke? Cuba cek balik. Waghfirli maghfiratan min indika warhamni fa innahu la yaghfiru. Cuba tengok doa dia. Ada buku hadis tu. Hadis yang kuning tu. Ustaz baca. Ada doa dia. Sekejap Kuning. Mana ni? Warham ni ada. Ya. Haji kena tambah lah tu. Warham ni. Warham ni. Dia mesti ada warham ni. Nabi susah nak miss rahmat Allah ni. Innaka antal ghafurur rahim. Last sekali, innaka antal ghafurur rahim. Sambung dia. Cuba baca. Jadi dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku
telah menzalimi oleh aku akan diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Maka ampunkanlah, berilah keampunan untuk aku dengan keampunan yang sebenar-benarnya dari sisi engkau, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dia mesti ada warham ni sebab apa? Tengok tutup dia ada Ghafur Rahim. Dua, dia mesti ada. Okey, doa Nabi ajar juga. Kita ajar isteri kita kan, sayang isteri. Sayang dia kita bagi apa? Kita pun bagilah sesuatu yang terbaik lah. Tengok Nabi bagi yang terbaik kat isteri dia. Contohnya Aisyah, apa dia ajar? Dia ajar doa. Doa apa? Aisyah tanya Nabi, pada malam 10, doa terbaik nak baca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta apa tu? Ada tak minta, ya mintalah Allah bagi murahkan rezeki, nanti abang tak ada, nanti dapatlah duit banyak kan? Tak adalah minta-minta ke orang, ada tak macam tu? Tak ada. Minta apa? Minta keampunan, sebab Nabi nak isteri-isteri semua masuk syurga bersih. Tapi kita nak apa? Ni beza juga. Nak cara fikir, cara fikir. Dia ajar cara fikir Quran ni. Semua yang cara bentuk fikir kita ni. Beza kan? Itu lagi. Nabi sayang Aisyah ni sangat sayang lah kan. Tapi tengok dia ajar yang macam tu lah. Tengok lagi doa dalam Quran. Siapa lagi? Nabi Musa doa surah apa? Surah 8. Asal Nabi Musa surah apa? Kan 28 kot, 28. Al-Qasas. Ayat 24. Surah 28 ayat 24. 28 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Lalu ni kisah sebelum tu, cerita dia nampak dua orang perempuan nak bagi minum binatang ternak, tapi tak dapat sebab ramai lelaki kan di satu tempat air tu, sumber air. Lalu ketika dia nampak, dia pun tolong. Fasaqa lahuma, lalu dia tolong bantu mereka untuk beri minum binatang ternak. Summa tawalla ila zilli, dia dah selesai bagi minum, dia sampai, lepas tu summa tawalla ila zilli, dia terus pergi berteduh di bawah teduhan lah, pokok lah. Jadi kita adab juga ni lelaki, pemuda-pemuda ni, Nabi Musa ni pemuda juga ni, bila dah tolong orang lain lagi perempuan. Ni sebab tu bila dia syarah ni kan ayat ni, Nabi Musa ni memang dia orang yang apa, lelaki yang apa, akhlak dia cukup jaga sungguh mata dia semua. Dia langsung tak tengok, dia terus tawalla, terus pergi je. Pergi bawah pokok, tak ada cakap okey ke? Tak ada. Tak ada. Duduk mana? Tak ada. Sorry ya. Dia jaga maruah. Beza kan? Ni laki. Sebab tu ni dia lelaki hebat lah. Peribadi dia hebat, Nabi Musa ni. Dan dia terus pergi bawah pokok dah. Dia tak ada minta apa-apa pun. Pergi. Lalu dia minta kat siapa? Allah. Tengok dia minta apa? Tengok cara dia minta pun. Dia minta tak? Oi, dia tengah, dah lah tadi dia lari lepas bunuh orang. Ni lepas dia lari daripada negeri dia, pergi musafir seorang-seorang, sehelai sepinggan, tak ada apa. Agak-agak minta apa sepatutnya? Tapi dia minta lepas dia tolong orang, dia minta apa? Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dia kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku
terhadap apa saja kurnia yang kau nak turunkan pada aku, sangat perlukan apa saja. Ada tak ada minta, diajar Allah minta apa-apa yang dia nak. Saya ni nak makanan, ya Allah berilah aku makan, tak ada. Begitu tengok besar hebat tak Nabi ni, para Nabi ni. Hebat Dia punya itu sebab apa? Punyalah dia ni serah, ni nama dia tawakal, dia serah apa? Pada Allah tu dahsyat. Dia tahu pilihan terbaik bukan dia. Siapa? Pencipta dia lah yang boleh pilihkan terbaik. Apa pula kita kalau kita doa, sebab tu ulama kata apa? Kalaulah Allah minta apa yang aku minta ni, Allah berikan, aku suka sekali. Tapi apa yang aku minta ni Allah tak berikan, aku suka 10 kali. Sebab apa? Sebab Allah akan berikan apa yang terbaik, lebih baik daripada apa yang aku nak. Tak ingat ulama mana? Adalah. Ada tabi'in yang cakap. Saya tak ingatlah Sufyan ke, tak ingat. Tapi macam itulah dia kata tentang doa. Demikianlah doa-doa orang-orang soleh ni macam inilah. Jadi sebab kita sebaik-baik doa yang terbaik doa apa? Contoh Quran. Dan doa antara doa terbaik doa pemuda Al-Kahfi ni tadi dirakam dalam Quran. Doa pemuda. Balik pada surah tu, surah 755. Itu maksud tadarruk. Macam mana Nabi semuanya tadi semuanya tadarruk kepada Allah. Kemudian ayat 55 tu wa khufiyah. Apa maknanya? Wa khufiyah maknanya suara yang lembut lisan. Tak ada kuat-kuat, tak ada jerit-jerit. Ini fizikal. Sebab apa? Kamu tidak berdoa kepada yang tuli dan yang peka, yang tak dengar. Allah ni lebih dekat. Allah Maha mengetahui segala apa yang ada dalam dada kita. Apatah lagi bila kita doa ni tak payah kuat-kuat lah. Itu secara ringkasnya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Apa maksud melampaui batas kepada apa ni? Dalam apa? Fokus kepada tajuk. Tajuk ayat ni cerita pasal apa? Doa. Jadi Allah tak suka orang yang melampaui batas dalam doa. Suka berdoa bagus. Tapi berdoa melampaui batas Allah kata apa? Allah tak suka. Apa dia? Melampaui batas dalam dua perkara. Tadi satu tadarruk, doa sombong, lawan dengan tadarruk. Satu lagi apa? Allah suruh khufiyah. Kita tak buat macam tu. Dua ni lah maksudnya. Kalau lebih daripada dua ni, tak buat dua ni, melampaui batas. Adab doa. Apa maksud melampaui batas? Quran ada 3. Melampaui batas dalam melampaui batas ni, melampaui batas mu'tadin. Satu lafaz lah. Lafaz dia. Kedua makna. Lafaz tadilah khufiyah, berlebih-lebih, kuat-kuat ke, ramai-ramai jerit-jerit, tak kena. Tak ikut yang macam mana. Makna tadi, makna berlebih-lebihan. Macam doa yang saya katalah, doa duha tadi. Makna tu berlebih-lebihan. Bukan lah. Dan yang ketiga, qasad. Qasad ni maknanya matlamat berdoa. Ini maksud melampaui batas. Matlamat doa. Jadi jaga doa, bila sebut melampaui batas, maksudnya jaga 3 ni. Jaga lafaz kita, jaga dari segi makna doa. Senang je nak jaga. Ikut doa siapa? Senang. Doa Nabi je senang. Memang terjaga dah. Dan juga qasad, tujuan doa. Kalau doa nak bagi aniaya orang, tujuan bagus tak? Tak bagus. Qasad ni tujuan, niat. Niat doa. Jadi itulah maksud melampaui batas lah. Dan ini adab doa, prinsip doa.
prinsip nak berdoa mesti ada rasa apa? Dua. Apa dia? Khaufan wa tama'an. Khaufan rasa takut dan tama' rasa mengharap. Pengharapan yang tinggi. Rasa takut dan rasa harapan yang tinggi. Itu prinsip yang ada. Dalam doa mesti rasa takut dan harap, tamak. Dan tadi dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? Ada hadis kan? Macam yang tadi Cikgu Saleh ada sebut. Hadis Nabi itu Nabi sebut apa dia? Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha Ini hadis sebut Ud'ullah, maksudnya berdoalah kamu kepada Allah. Wa antum, dalam keadaan kamu muqinun, orang yang yakin bil ijabah, dengan Allah pasti mendengar menjawab doa kita, pasti kabul, pasti. Ni pertama prinsip juga ni. Tadi apa? Takut, tamak kan? Jadi ni yakin mesti ada dalam hadis Nabi. Wa'lamu, ketahuilah kamu, annallaha, bahawasanya Allah la yastajibu. Ini lagi satu. Ni kena jaga juga. Allah bagi syarat. Wa'lamu, ketahui kamu, yang Allah tidak akan mengkabulkan doa. Apa dia? Min qalbin. Sebab tu prinsip doa tadi apa? Hati mesti ada rasa takut dan harap. Tapi ada orang doa apa? Amin, amin, amin. Tak faham apa pun. Diharap orang doa. Doa pula valid pula tu. Kan? Doa dia dah sub kan? Dia cuma amin saja. Hati pun tak rasa apa-apa pun. Ni doa yang mustajab ke tak mustajab? Tak mustajab. Walaupun buat solat ajak amamai, doa amamai pun tak mustajab juga, belum tentu. Sebab apa? Allah tengok tu hati tu. Sebab tu kita kena tengok, belajar betul-betul. Sebab kita banyak buat amalan yang rupa-rupanya kita takut rupanya dia jadi sia-sia je. Tak ada kualiti. Jadi Allah tidak memustajabkan doa daripada hati yang apa? Hati yang ghafil. Lah ni apa? Lahu ni. Lah ni lahwa. Leha. Lalai lah. Ghafil pun lalai ya. Laha pun lalai juga. Dua-dua lalai, tapi berbeza sikit makna lalai dia. Okey. Jadi ini adab dan prinsip doa yang kita belajar hari ini. Contohilah pemuda-pemuda ini bijak dia doa. Tengok dia doa apa, dan Allah kabulkan sesuatu yang berlaku tak kat kita. Yang berlaku kat pemuda ni lepas dia doa luar biasa ke biasa-biasa? Pemuda kafir ni lepas dia doa simple ni kan? Apa yang berlaku kat dia? Perkara biasa ke perkara luar biasa? Luar biasa. Nanti kita sambung ayat 11. Begitu luar biasa Allah jawab doa dia. Subhanallah, hebatnya doa mereka ni ya. Jadi dia minta rahmat Allah dan apa? Petunjuk. Tengok nanti Allah bagi apa rahmat Allah yang Allah bagi dan apa petunjuk yang Allah bagi kat mereka. Subhanallah. Ayat 11 nanti sampai 12 kita akan bincang pada akan datang lah, InsyaAllah. Jadi banyak lagi cerita tentang doa sebenarnya.
Ada tak? Ya. Boleh tanya. Harap. Hati. Takut doa tu tak diterima. Takut doa tak dimakbul kan? Bila orang tu bimbang doa dia tak dimakbul, dia akan doa macam mana? Dia akan doa ikut suka dia ke ataupun ikut prinsip yang dia ajar ni tadi? Dia akan ikut adab tak? Akanlah. Sebab apa? Punca doa tak diterima sebab ni tadi tak beradab ni. Satu lagi sebab tak ikut tak ikut yang diajar oleh Nabi kan. Jadi dia akan jaga. Sebab tu ada kena rasa takut doa tu tak diterima. Bila kita minta doa juga, astaghfirullah, 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 kita tu tak terima. Macam mana? Bimbang tak? Bimbang sebab kita nak harap Allah hapus dosa, tapi tak diterima. Mesti rasa takut dan tamakkan apa? Allah terima dan Allah ganjar kebaikan lah. Bila terima, Allah bagi rahmat lah. Kan? Itulah sedikit. Sebanyak. Ada soalan lain? Tak ada? Cikgu dia? Tak ada? Mana? Makna. Lafaz ni ucapan kita. Makna, jaga makna lah. Kalau doa pun tu makna mengarut melalut kan, macam tadi, macam nak ajak-ajak, itu makna tak baik. Tu nama dia mu'tadil. Macam yang sahabat ditegur anak seorang lelaki tadi kan, sahabat Nabi tu ditegur oleh bapa dia tu. Ini orang melampaui batas berdoa lah. Walaupun dia doa apa? Dia doa apa tu? Dia bukan doa nak minta dunia. Yang doa surah Duha tadi tu, waktu duha tu minta dunia kan. Ini ada minta syurga dan ditambah lagi dalam syurga tu ada apa, dia nak itu, dia nak ini. Tengok, itu pun melampaui batas. Padahal minta syurga, ini minta dunia, lepas tu ajak Allah pula lagi melampaui batas. Faham? Jadi kita gunakan doa yang sepatutnya, yang sesuai. Tengok Nabi doa simple je. Kan? Itulah, insya-Allah. Tak ada soalan lah? Semua okey. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.